Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni kita nak patah balik ke masa lampau, kita nak bedah siasat kisah di sebalik penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bukan cerita biasa-biasa tau. Ini kisah yang penuh dengan drama, perdebatan, penentangan dan akhirnya kompromi yang membentuk negara kita hari ini. Tapi sebelum kita selam lebih dalam, khas untuk adik-adik yang tengah bersiap sedia untuk SPM, nak mantapkan lagi persediaan korang, boleh terus ke www.mcqspm.com untuk latih tubi soalan-soalan topikal. Nak lagi senang, imbas je kod QR yang ada kat skrin ni. Terus sampai. Dah sedia? Okey, jom kita mulakan pengembaraan sejarah kita. Okey, cerita dia bermula macam ni. Selepas Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946, ia dapat tentangan yang sangat hebat, terutamanya daripada orang Melayu. Penentangan ni bukan biasa-biasa. Ia begitu kuat sampaikan pihak British pun pening kepala dan terpaksa cari jalan penyelesaian yang baru. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu satu konsep utama ni. Persekutuan. Apa benda sebenarnya ni? Senang cerita, ia macam gabungan beberapa negeri di bawah satu pentadbiran pusat. Tapi kuasanya dibahagikan. Ada kuasa untuk kerajaan pusat, ada kuasa untuk kerajaan negeri. Penting untuk kita faham ni sebab inilah struktur yang menjadi perdebatan hangat. Jadi, bila dah berdepan dengan bantahan yang begitu hebat, apa langkah British seterusnya? Nah, mereka pun menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja pada 25 Julai 1946. Tujuannya cuma satu, untuk merangka sebuah perjanjian baharu yang boleh diterima oleh semua. Jadi, siapa yang dijemput ke meja rundingan ni? Macam kita boleh nampak, ia terdiri daripada 3 pihak utama. Pegawai-pegawai British, wakil Raja-Raja Melayu dan sudah tentulah pemimpin-pemimpin UMNO. Tapi perasan tak siapa yang tak ada dalam senarai ni? Yang inilah yang akan jadi punca isu besar sekejap lagi. Jadi, apa yang mereka cadangkan? Perkara utamanya, pertama, pulihkan balik kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedua, lindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Ketiga, syarat kewarganegaraan yang longgar bawah Malayan Union tu, kita ketatkan balik. Dan keempat, satukan semua negeri di bawah satu bumbung. Nampak kan? Matlamatnya memang jelas. Persoalannya, adakah cadangan ini diterima dengan tangan terbuka oleh semua pihak di Tanah Melayu? Jawapannya tidak sama sekali. Dan inilah yang membawa kita kepada kemunculan satu lagi gagasan yang sangat-sangat berbeza. Sebabnya rundingan jawatan kuasa kerja tadi tu tak melibatkan semua orang. Ramai lagi yang rasa suara mereka dipinggirkan. Dan mereka ni bukannya nak berdiam diri. Mereka tampil dengan cadangan balas mereka sendiri yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Siapa mereka ni? Mereka adalah gabungan besar yang dinamakan Putra AMCGA. Putra ni terdiri daripada parti-parti nasionalis Melayu yang lebih radikal, yang nak perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh. AMCGA pula adalah gabungan pertubuhan-pertubuhan bukan Melayu. Isu utama mereka, jawatan kuasa kerja tu tak demokratik, runding senyap-senyap dan tak jemput orang bukan Melayu bincang sekali. Dekat sinilah kita nampak pertembungan dua visi yang sangat berbeza untuk Tanah Melayu. Di satu pihak, jawatan kuasa kerja nak kekalkan kedudukan istimewa Melayu. Di pihak lain, Perlembagaan Rakyat datang dengan idea yang pada masa tu memang revolusioner. Kewarganegaraan sama rata untuk semua, di mana semua warga negara akan dikenali sebagai orang Melayu. Dan bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Jauh beza kan? Panaskan perdebatan ni. Kalau anda suka dengan penjelasan macam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tak terlepas apa yang berlaku seterusnya. Jom kita sambung. Jadi, apa berlaku bila dua visi yang bertentangan ni bertembung? Pihak British buat keputusan, mereka tolak Perlembagaan Rakyat dan tindak balas daripada Putra AMCJ adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan di Tanah Melayu pada skala yang begitu besar. Cuba kita tengok betapa pantasnya keadaan memuncak. Julai 1947 diorang hantar cadangan. Sebulan je lepas tu, Ogos, British tolak. Tak tunggu lama, bulan September, diorang balas balik dengan seruan untuk hartal satu bantahan besar-besaran di seluruh negara. Pada tarikh keramat inilah hartal semelaya dianjurkan. Hartal ni apa? Ia sejenis mogok ekonomi. Peniaga, pekedai, semua tutup perniagaan mereka sebagai tanda protes. Ia satu tindakan bantahan awam yang aman, tapi sangat berkesan. Bayangkan, aktiviti ekonomi di bandar-bandar utama lumpuh sekejap. Walaupun usaha mereka tak berjaya ubah keputusan British pada masa tu, sumbangan golongan ini tetap penting dan tak dilupakan. Macam yang Dr. Ismail Abdul Rahman pernah sebut, mereka juga ada peranan besar dalam perjalanan negara kita menuju kemerdekaan.
Di sebalik semua protes dan bantahan ni, British tetap teruskan rancangan mereka. Jadi, pada 1 Februari 1948, satu perjanjian baharu pun ditandatangani dan lahirlah sebuah entiti pentadbiran yang baharu. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni jelas mencerminkan cadangan Jawatan Kuasa Kerja yang asal. Ia secara rasminya menggantikan Malayan Union, mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Jadi, kita dah lihat betapa rumitnya jalan menuju Persekutuan 1948 ni kan? Untuk pastikan anda betul-betul faham setiap liku-liku cerita ni, cara terbaik adalah dengan menguji diri anda sendiri. Jadi, sebagai langkah terakhir, jom layari www.mcqspm.com atau imbas saja kod QR di skrin ni. Jadikan ia sebahagian daripada ulang kaji aktif anda, bukan sahaja untuk topik ni, tapi untuk topik-topik sejarah yang lain juga. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Bagaimanakah isu-isu yang hangat diperdebatkan pada tahun 1947, macam isu kerakyatan, hak istimewa dan bahasa, masih bergema dan membentuk identiti serta politik Malaysia pada hari ini? Fikir-fikirkan, jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.